بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini, pada pagi Jumaat, kita dapat lagi kembali bertemu untuk menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, yang lahir pada tahun 2009 dan meninggal pada yang lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 279 Hijrah. Dalam usianya sekitar 70 tahun, yaitu kitab yang bertajuk Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kitab yang menjelaskan tentang pribadi Nabi SAW, yang khususnya dari segi fizikal Nabi SAW, tabiat Nabi SAW, ucapan Nabi SAW, iaitu hal-hal yang berkaitan dengan sisi manusiawi Nabi SAW sebagai seorang insan, insan yang paling mulia, insan yang memiliki kepribadian yang paling mulia, insan yang paling baik sekali muamalahnya dari sudut hablum minallah, insan yang paling mulia muamalahnya dari sudut hablum minan nas. Dengan itu kita dapat mempelajari segala tingkah laku al-ihwal yang berkaitan dengan pribadi Nabi SAW. Yang pertamanya, untuk kita menanamkan kecintaan yang dalam kepadanya sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha untuk mencontohinya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu semoga kita akan mendapat keberkatan hidup di dunia dan akan meraih keberuntungan negeri akhirat, agar kita mendapat syafaat Nabi SAW dan dapat bersama dengan Nabi SAW dan sampai ke telaga Al-Haud, dapat minum di telaga Nabi SAW, seterusnya bersama Nabi SAW di dalam syurga. Baik, pada pagi ini kita akan memasuki bab yang ke-19. Itu bab ma jaa fi misyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bab pada menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW, iaitu kelakuan Nabi SAW di dalam berjalan. Cara Nabi SAW berjalan pun diperhatikan bukan hanya diperhatikan oleh para sahabat Nabi SAW, bahkan direkodkan dan dirakamkan menerusi pemerhatian para sahabat Nabi SAW, lalu diwariskan pada kita dalam bentuk asalnya ingatan, kemudian dalam bentuk catatan kekal sampai sekarang. Dengan itu kita mendapat gambaran tentang hal yang berkaitan dengan termasuk di sini adalah cara berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara kesimpulannya sebagaimana
akhlaknya yang lain ataupun tabiatnya lain, semuanya ia berada di pertengahan. Ya, pertengahan. Contoh tinggi Nabi SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ya, kulit Nabi SAW juga begitu. Dan begitulah yang lain-lain. Cara makan Nabi SAW, apa yang dimakan oleh Nabi SAW juga adalah sangat sederhana. Baik. Begitu juga cara berjalan Nabi SAW, ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu perlahan. Pertengahan. Bagaimana sifat tidak terlalu cepat dan tidak terlalu perlahan ini? Sebenarnya ia telah sedikit kita sentuh ya pada bab yang pertama kalau tak silap. Di situ ada dijelaskan juga. Baik, sekarang kita langsung saja masuk kepada hadis yang ke-123. Baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum. Qala Imam Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Babu ma jaa fi mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Abi Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجاهد أنفسنا وإنه لغير مختلف. Baik, hadis yang pertama di dalam bab ini yang merupakan hadis yang ke-123, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dia berkata bahawa ya, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih elok daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seolah-olah matahari berjalan di wajahnya. Aku juga tidak pernah melihat seseorang pun yang lebih laju berjalannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah bumi ini dilipatkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami harus bersungguh-sungguh kita berjalan dengan Nabi SAW. Dan beliau tidak memperdulikan. Maknanya apa? Para sahabat kena berjalan seolah-olah mengejar Nabi SAW dalam berjalan. Kerana Nabi SAW berjalan lebih cepat daripada para sahabat. Baik. Di sini ya ada beberapa faedah. Yang pertamanya tentu faedah yang berkaitan dengan tajuk ini nak menggambarkan bagaimana ya cara kecepatan ya ataupun cepat atau lajunya berjalan Nabi SAW. Disebutkan sehingga para sahabat penat nak kejar Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi SAW ini sebagaimana kita dah sebut tidak terlalu cepat dan tidak terlalu perlahan. Itu yang pertama. Jadi di sini para sahabat jika tidak ingin tertinggal berjalan bersama-sama dengan Nabi SAW, maka hendaklah mereka mengikut rentak jalannya Nabi SAW. Sehingga para sahabat terasa penat. Sebab sahabat ni jalan ya, lebih perlahan daripada Nabi SAW. Jadi ini menunjukkan keunggulan Nabi SAW dalam berjalan berbanding dengan para sahabat Nabi SAW. Hadis ini juga faedah yang lain, faedah tambahan, iaitu ya, berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, jika seseorang itu melihat Nabi SAW, sesiapa saja, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini, maka pasti akan ya membuat kesimpulan bahawa mereka pasti tak pernah lihat orang yang lebih elok wajahnya berbanding dengan wajah Nabi SAW. Kerana Nabi SAW adalah orang yang paling indah ya wajahnya dan seluruh anggota tubuh badannya. Ya, dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling tampan. Ya, paling sempurna dari sudut penampilan, physical appearance-nya adalah yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Paling sempurna dari sudut segala sudut sebab Allah menjadikan Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul yang sempurna. Ya, sebab itu kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan Nabi SAW sebagai teladan. Jadi bila teladan, maka tidak ada cacat celanya. Ya, bukan hanya terhadap ajaran Nabi SAW, bahkan terhadap pribadi Nabi SAW. Adapun manusia selain daripada Nabi SAW, ya tidak akan kita temui yang sempurna. Ada saja kekurangannya. Barangkali dia seorang yang contoh dari sudut pembicaraan. Pembicaraannya indah, yang memukau, yang ribuan manusia. Tetapi penampilannya barangkali kurang menarik. Orangnya rendah, kecil atau terlalu tinggi. Ya.
ataupun di wajahnya ada sesuatu yang tak sedap mata memandang, ya, atau cara makannya, ya, tak sedap juga untuk kita melihatnya, dan begitulah seterusnya. Ada saja kekurangan. Adapun Nabi SAW sempurna dari segala sudut dan segala segi. Ya, dari segi pribadinya, yang tampak, yang tak tampak, ya, dari sudut ucapannya, tutur bicaranya, bahkan dari sudut berjalannya juga, Masya Allah. Jadi tidak ada tandingan. Sebab itu, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan satu perwakilan dalam bentuk ucapan. Begitu jugalah sesiapa saja yang melihat Nabi SAW pasti akan membuat satu kenyataan, pengisytiharan bahawa Nabi SAW, ya, adalah seorang yang sangat elok sekali, ya, dari seluruh segi. Wajahnya, bila melihat wajahnya seolah-olah bercahaya, ya, indah. Di sini disebut seperti seolah-olah matahari berjalan di wajahnya, ya. Matahari ini kalau kita lihat, apa kiasan yang boleh kita dapat daripada matahari? Memberi manfaat, betul kan matahari? Ya, memberi manfaat, ya, kepada alam, ya, dengan sinar cahayanya yang terang, dan memberikan faedah, iaitu manusia dapat beraktiviti dan sebagainya. Ya, tumbuh-tumbuhan dapat mengambil manfaat daripadanya, dan kita tidak perlu mengeluarkan belanja dan seumpamanya untuk mencerahkan hari yang siang. Kalau tidak, jadi seperti malam gelap, maka kita terpaksa mengeluarkan wang untuk menghasilkan nyalaan ataupun pencahayaan. Kalau dulu memasang api, yang menerusi pelita, menerusi gasolin, gas apa, dulu yang pakai pump tu panggil apa? Gasolin, pump gasolin kita panggil kan. Ada bentol-bentol macam sekarang, tapi dia memakai minyak tanah. Bentol ni daripada Bentol tu seperti macam dari segi macam kain. Tapi dia bukan tu. Itu teknologi masih itu yang canggih. Sebelum datangnya teknologi elektrik, Masya Allah, ya. Jadi ini adalah gambaran yang sangat indah, yang sangat menakjubkan tentang Nabi SAW dan bagaimana para sahabat, ya, dalam berjalan mereka ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kena cepat macam Nabi SAW, ya. Baik. Ini menunjukkan beberapa faedah lain, iaitu tentang cara berjalan. Kenapa Nabi SAW berjalan seperti itu? Ya, kerana Nabi SAW, sebab berjalan ni dia melibatkan dia panggil body positioning. Macam mana kita nak memastikan? Sebab bila berjalan ni kita mengerahkan seluruh tenaga yang ada dalam badan kita, ya, kemudian dipandu oleh vision kita ke depan. Jadi maksudnya orang yang berjalan seperti Nabi SAW adalah orang yang memiliki wawasan. Ada matlamat yang nak dicapai. Maknanya dalam Nabi SAW berjalan tu ada tujuan yang nak dituju. Very clear and concise and destination. Itu dikaitkan dengan apa? Visionary. Dia nampak dia nak pergi mana. Jadi Nabi SAW ni istilahnya seorang yang very strategis, very calculative. Tidak mau dibazirkan masanya dalam berjalan seperti kebanyakan orang berjalan sambil-sambil lewa je. Berjalan tak bersungguh, sambil lewa, ya. Ini merupakan satu kerugian dari sudut apa? Satu, dari sudut matlamat, ya, tidak jelas. Yang kedua, membazirkan masa. Sebab masa is very precious. Sebab masa adalah kehidupan. Lebih mahal daripada emas. Bila berlalu satu saat, maka penyesalan pasti akan berada di setiap saat. Sebab manusia di antara perkara yang paling dia sesalkan adalah masa. Kerana tak manfaatkan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Sebab itu hidup kita mesti dipenuhi dengan perkara yang bermanfaat. Sehingga setiap gerak-geri kita, ya, hendaklah dilakukan di dalamnya ada, ya, add value. Ada nilai tambah. Maknanya setiap saat apa yang kita buat, hendaklah kita relate dengan amal ibadah. Ada nilai. Setiap saat tu nanti ada hitungannya dan menguntungkan kita di negeri akhirat. Jadi Nabi SAW ini menunjukkan pada kita bahawa jangan dibazirkan masa. Sebab tu Nabi SAW berjalan begitu, ya. Sebab tak mau bazirkan masa, bersambil-sambilan, berleha-leha dalam berjalan. Banyak orang jalan lebih kurang aja. Nak pergi mana tu? Nak pergi mesyuarat. Tapi macam tak nak pergi mesyuarat. Lambat-lambat sambil berjalan sembang-sembang, lagi lambat terjadinya perjalanan. Betul kan? Jadi kita nak lihat, ya, seseorang itu maknanya menghargai dari sudut masa dan sudut kesungguhan. Lihat cara dia berjalan.
Itu salah satu. Ya. Sebab tu kita lihat ya, cara berjalan ini juga sangat ya, dipengaruhi oleh persekitaran dan desakan. Ya. Orang-orang yang kita nampak tidak ada hala tuju, tidak ada yang dia nak capai pada waktu tersebut, kita tengok cara jalan dia, relax, perlahan. Tapi kalau orang berada dalam keadaan mendesak, jalan laju, betul kan? Lagi laju bila terlambat pergi kerja. Cepat sekali dia berjalan, berlari masuk ke pejabat. Ni nak punch card nanti, takut lewat. Itu pun tak digalakkan. Sebab apa? Sebab datang unsur gopoh gapah, betul kan? Gopoh gapah akan membawa perkara-perkara kesampingan dan boleh membawa kepada risiko. Bila dah terlewat, tergopoh gapah, naik kenderaan, langgar lampu merah, akhirnya boleh bertembung, ya, bertabrakan, aksiden. Tengok Nabi SAW dah ajar. Maknanya cara berjalan Nabi SAW tu very well planned, sangat teliti, berhati-hati, dah buat dah perancangan. Ya, aku nak sampai di situ dalam tempoh masa berapa? Ini cara jalannya. Masya Allah. Ya, jadi kita boleh huraikan, tafsirkan, yang memahami ini dalam banyak perspektif. Sebab itu seorang Muslim dalam apa kerja buat dia mesti relate dengan masa. Patut ke aku jalan macam ni? Ya, patut ke terlalu cepat? Tapi ini perkara yang sangat penting. Baik, terus hadis yang ke 124. قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صباب. Baik, diriwayatkan daripada Ibrahim bin Muhammad yang merupakan salah seorang daripada anak cucu ya, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, di keturunan ya, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dia berkata, Ali radhiyallahu an ketika mana memperihalkan tentang sifat Nabi SAW, ya, beliau berkata, tak kala Nabi SAW berjalan, diperhati. Salah satu maklumat yang sampai kepada kita tentang berjalan Nabi SAW oleh iaitu Ali radhiyallahu an. Baginda SAW berjalan dengan langkah yang kuat dan tegak, seakan-akan turun ke tempat yang curam, ya, atau daripada tempat tinggi ke tempat rendah. Ya. Jadi ini nak menjelaskan lebih jelas, nak beri gambaran bagaimana jalan Nabi SAW itu adalah iaitu berjalan dengan langkah yang kuat. Yang kuat di mana apa? Bersungguh-sungguh. Ya. Mengerahkan seluruh potensi diri, tenaga dalam badan tu dikumpulkan, maka ditumpukan pada kaki. Ya. Maknanya berjalan dengan bersungguh-sungguh. Ya, menggunakan tenaga dan tegak. Maknanya berjalan dalam keadaan postur tubuh badan tu ya telah digemendingkan seluruhnya. Sebab apa? Bila berjalan kita akan menggunakan seluruh tenaga. Sebab apa? Bawa seluruh anggota tubuh badan. Ada aktiviti yang dilakukan oleh tubuh badan tidak menggunakan dan mengerahkan seluruh tubuh anggota badan. Dan aktiviti itu yang paling berbahaya jika tak digunakan dengan jalan yang benar. Dan aktiviti itulah yang akan membawa perkara yang paling bermanfaat jika dilakukan dengan benar. Di mana? Anggota mana tubuh badan? Tu anggota tubuh badan mana yang tak memerlukan banyak tenaga, tak perlu kerahkan seluruh tenaga, ya, tapi dia akan membawa pada dua perkara yang sangat besar. Ya. Kalau dia digerakkan, kerja buat dia akan membawa kepada kebaikan atau akan membawa kepada kerosakan. Salah. Mulut. Bukan mulut, lisan ni, lidah. Lidah tak memerlukan tenaga. Sambil terbaring, sambil duduk, sambil berdiri. Sebab tu nanti akan ada hadis yang digabungkan dengan bab lisan. Tapi kalau kaki perlu banyak tenaga. Perlu start daripada pindah ni. Dia nak susun strategi nak berjalan. Ya. Sebab perjalanan kaki tu kita akan kalkulate di minda kita. Nak buka sejauh mana, berapa kecepatannya. Ini kan semua. Masya Allah. Ya, jadi jalan memberikan pesan. Sebab tu dalam ilmu kesihatan, berjalan adalah salah satu cara untuk apa? Sebagai exercise. Bila exercise, maka akan release internal stress. Ya.
Badan jadi sihat akibat sistem perjalanan saraf darah yang membawa oksigen akan berjalan dengan lancar. Hasilnya akan mengeluarkan peluh toksik di dalam badan. Ya, dan ini ada pula berjalan yang sesuai dengan keperluan kesihatan. Ya, ada berjalan cepat, ada berjalan perlahan, dan itu juga disesuaikan dengan usia seseorang. Betul kan? Ya. Masya Allah, ada orang tua berjalan perlahan saja sebab dia tak kuat. Tapi anak-anak muda berjalannya laju. Sehingga dibuat pertandingan berjalan. Berjalan. Tapi tak macam berjalan. Macam berlari. Itu bukan maksud pertengahan. Yang berjalan, pertandingan berjalan tu. Ya, sebab dia dah pergi ke arah permulaan berlari. Jadi disebutkan juga seolah-olah Nabi SAW turun dari tempat curam, tempat tinggi. Ya. Jadi maknanya bila kita menuruni tempat tinggi ke tempat rendah, laju tak? Laju. Tapi tidak terlalu laju sebab kita terpaksa break, betul kan? Di situ lagilah kita terpaksa mengadakan resistance untuk mengawal pergerakan kita berjalan dan bertolak belakang. Tu. Ya, momentum dia bagi. Kita bergerak, kita akan kawal diri kita supaya tak terlajak, terlalu laju. Dan juga tidak terlalu perlahan. Ya, sebab tak ada orang yang turun bukit dia akan dapat perlahan seperti jalan di atas mendatang. Itu gambaran menunjukkan ya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu perlahan. Ya, menuruni tempat tinggi. Jadi itulah cara jalan Nabi SAW tu. Jadi cara jalan Nabi SAW ini bermotif. Ada motif kenapa jadi demikian. Kita dah sebut motif tadi. Betul kan? Menunjukkan seorang yang bersungguh-sungguh, clear end destination, ke mana nak pergi. Maknanya ada matlamat perjalanan itu. Ya. Dan Nabi SAW berjalan bukan hanya setakat dari sudut kecepatan tadi, langkahnya, tapi juga the whole body. Nabi SAW berjalan tak macam kita. Dia perhati sana, perhati sini, berdongak sana, berdongak sini. Tu Nabi SAW. Ya, di hampir kebanyakan masanya Nabi SAW tidak terlalu berdongak dan tidak terlalu ke bawah. Ya, nampak ke mana jelas perjalanan Nabi SAW. Masya Allah. Ya, sangat teliti. Setiap perbuatan Nabi SAW itu ada nilai. Ada pelajaran yang boleh kita ambil. Sebab semua yang dibuat itu ada matlamat. Ada reason behind. Baik. Hadis yang ke-125. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن مسعود عن عثمان بن مسلم بن حرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفؤا كأنما ينحط من سبب. Baik, hadis ini sama makna dengan hadis sebelum ni, iaitu daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu juga. Nabi SAW bila berjalan, badannya condong ya ke depan, seolah-olah turun ke tempat yang curam. Maknanya agak menunduk sedikit. Ya, condong. Tu. Ya, ini menunjukkan tentang ya jalan dalam bentuk yang humble. Jalan ada orang berjalan dalam gaya sombong, betul kan? Cara berjalan tu sombong. Dia belagak. Dibuat-buat cara berjalannya. Dilenggak-lengguk lagi. Ya. Kalau dia pakai kasut, dia hentak-hentak lagi kuat bagi orang dengar kasut dia. Ya. Ini contoh Nabi SAW. Maknanya tersimpul di dalamnya adalah betapa sempurnanya cara jalan Nabi SAW. Ya. Dan cara jalan Nabi SAW itu ya menyebabkan kita melihatnya, maka kita rasa betapa cantik dan indahnya cara berjalan itu. Ya. Bayangkan orang yang berjalan sambil lewa. Ya, kita pun naik penat. Kita tak boleh jalan seperti itu. Sebab itu orang yang very aggressive, very proaktif, orang yang very produktif, dia jalan tak akan seperti itu, perlahan. Ya, dan juga tak akan berlari. Itu melampau, hulu. Dia pasti akan bersederhana. Ya. Sebab tu kita boleh lihat seseorang itu secara by first impression, ya, iaitu andaian awal ataupun gambaran awal seseorang itu, sekurang-kurangnya kita boleh baca kepribadian seorang itu dari segi cara dia menggunakan seluruh anggota tubuh badannya. Ini bukan hanya pada cara jalan, tak. Cara seseorang bercakap, cara seseorang duduk. Ya, bagaimana dia position diri dia ketika dia berbicara dengan orang. Kita nampak sungguh ke tak dia ni. Ya. Adakah dia benar-benar memberi perhatian pada kita? Jadi kalau cara duduk, ya. Contoh kita mengajar dalam kuliah, kita duduk. Mengajar tu bukan main lagi, bersemangat, duduk, bersungguh, tangan semua naik. Kaki je tak naik.
Tapi orang yang mendengar tu kita boleh baca dah ni. Dia sungguh ke beri perhatian ni? Dia ke hanya bawa badan aja? Minda dia pergi terbang. Dia keluar daripada dewan kuliah. Atau matanya terus kelam. Dia hilang. Diulit mimpi-mimpi indah. Ya. Jadi berbezanya cara kita berinteraksi dengan seseorang atau berpenampilan, hasilnya pasti akan berbeza. Orang yang duduk dalam kuliah umpamanya beri perhatian, dia mendengar, ya, dengan attentive listening, ya, bukan mendengar untuk tidak mendengar, ya, berbeza. Orang yang memerhatikan kitab dengan orang yang tidak memerhatikan kitab ketika dibaca hadis-hadis Nabi SAW berbeza. Orang yang mencatat, orang yang menulis, takkan sekali-kali sama dengan orang yang hanya mendengar dan melihat. Jadi sebab itu bila seseorang menggunakan fakulti seluruh anggota tubuh badan yang Allah berikan untuk mencapai satu matlamat, hasilnya pasti jauh berganda dengan orang yang tidak memaksimalkan seluruh potensi diri yang Allah berikan padanya. Ni kaedah-kaedah penting diajar ni dalam ilmu tentang how to maximize our true potential. Ya. Mengerahkan seluruh kekuatan zahiriah dan batiniah. Ya, hatinya, ya, memberikan perhatian, mindanya memberikan perhatian, seluruh anggota tubuh badannya bergabung memberikan perhatian, maka akan terhasillah hasil yang menakjubkan. Itulah di antara ciri orang yang berjaya. Ya, Masya Allah. Jadi aktiviti anggota tubuh badan kita memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap kejayaan atau kegagalan seseorang, ya, iaitu sama ada dari sudut image-nya, sama ada interpersonal skill-nya, ataupun dari segi personality-nya. Macam kan ni. Sebab itu dengan mempelajari Syama'il Muhammadiyah ni, itulah dia lesson learn, dan sebab itulah Nabi SAW diwajibkan kita untuk mencontohinya dalam segala segi. Dalam urusan akhirat itu sudah pasti wajib. Dalam urusan duniawi pun, ya, Nabi SAW tak akan berbuat sesuatu melainkan yang terbaik. Maka sebab itu kita berusaha untuk mencontohi Nabi SAW. Baik, sekarang kita berpindah, ya, pada bab yang ke-20, iaitu tentang kain yang Nabi SAW guna untuk mengalas, melapik kepalanya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, iaitu babu majaa fi taqannu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kina. Dia panggil kina, iaitu pelapis kepala, atas kepala sebelum Nabi SAW dikenakan, ya, sebelum Nabi SAW pakai serban. Dan ini kita telah jelaskan pada bab apa ni? Pada bab serban Nabi SAW, dan juga pada bab apa? Nabi SAW meminyaki rambutnya, betul kan? Pakai minyak. Jadi untuk mengelakkan serban itu diserap, menyerap minyak, nampak serban tak cantik nanti bertumpuk-tumpuk, Nabi SAW letakkan kain. Kain itu fungsinya untuk apa? Untuk menyerap minyak sebelum exhaust. Ya. Itu memakai serban. Jadi kalau orang yang kita, kalau istilahnya kita, dia macam kopiah lah, betul kan? Kopiah apa serap? Serban di tepi ni. Itu. Ya. Jadi minyak yang digunakan oleh Nabi SAW itu, dia memiliki sifat seperti itu. Maknanya minyak tu agak macam dia tidak jenis kering, agak jadi basah. Jadi diserap untuk mengurangkan, ya, minyak itu daripada berpindah kepada serban. Kalau tidak, kepala kita macam seolah-olah basah minyak. Basah minyak dengan basah air lain. Apa beza basah minyak dengan basah air? Kalau panas kering air. Kalau panas kering dan tak memberi bekas apa-apa pada warna perubahan serban. Kalau minyak panas, berminyak-minyak. Dia bertambah berminyak-minyak. Dia berapa? Minyak kan kalau kita dedahkan pada panas matahari, dia apa? Kelikatannya mencair. Faham? Tu belajar tentang apa tu? Fluid. Ya, ada satu subjek dia panggil fluid mechanics, tapi itu untuk flow. Sebab tu sains ni penting. Kena tahu. Ya. Sebab ayat Quran, hadis pun membicarakan tentang sains. Kalau tak belajar macam mana nak explain? Tapi boleh belajar, boleh baca, betul kan? Tapi bila sampai kepada part yang sangat teknikal, itu perlu tak laki. Tak laki belajar di sekolah. Ya, belajar di universiti. Itulah ilmu dunia penting. Tapi ilmu dunia kalau, ya, wajib digabungkan dengan ilmu akhirat. Barulah jadi orang yang bertakwa, tidak tertipu dengan, ya, kecerdasan dan umpamanya. Baik, baca hadis yang pertama. Qala babu ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' قال حدثنا الربيع بن صبيح
عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. Baik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menceritakan Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW sering meletakkan kain lapik di atas kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Selalu. Ya, sebab Nabi SAW pakai minyak rambut. Ya, jadi letakkan kain itu untuk apa? Mengelakkan daripada serban itu tercemar. Dia sebutlah proses pemindahan. Ya, jadi kalau kita pakai minyak rambut tak tercemar serban, tak pakai. Tak perlulah memakai, betul kan? Tapi kalau nak contohin Nabi SAW pakai. Ya. Itu kalau yang pakai serban, pakai kopiah. Kalau tak pakai, maka taklah. Dan juga kalau uruf masyarakat kita, ya, minyak, lagipun minyak di zaman sekarang, ya dah canggih. Ya, dia tak akan mencair. Dia tetap melekat di kepala. Di kepala pula, di rambut. Dan rambut pula tak bergerak dia. Ya, sampai boleh pegang rambut tu seperti dawai. Dan dia tak meleleh. Minyak tu dia tak mencair dan meleleh turun ke pipi, kena ke baju, tak. Minyak-minyak yang dibuat di zaman sekarang. Tapi kalau minyak zaman dulu tahun 60-an, 70-an, dia ada sifat tu. Ya, dia mencair. Dia mencair sampai turun jadi kuning. Tu pakai kain tu untuk absorb atau apa saja yang memiliki fungsi yang sama. Masya Allah, sampai detail. Tengok ni. Ni apa pelajaran penting ni daripada kaedah yang ditunjuk oleh Nabi SAW? Nak menjaga Kebersihan. minyak tu bersih lah. Nak jaga apa? Kerapian. Ni supaya sedap mata memandang. Sebab tu Nabi SAW bila sesiapa tengok pun sedap mata memandang. Menikmati. Ya. Betapa Nabi SAW itu image, appearance dia, grooming tu, Masya Allah, menakjubkan. Sebab itu kita sebagai seorang Muslim, always remember, wajib menjaga penampilan. Di mana pun kita berada. Jangan penampilan kita itu, ya, menjengkelkan orang melihat. Akhirnya orang kata Islam macam ni ke? Akhirnya orang tak tertarik pada Islam. Always remember, we are ambassador of Islam. We are the image of Islam. Jangan sebab kita orang pandang Islam buruk, bodoh, ya, sehingga orang tak tertarik dengan Islam. Sebab itu Nabi SAW dengan penampilan, ya, gerak-geri tingkah lakunya, sehingga dengan orang melihat saja ada di antara orang-orang kafir musyrikin masuk Islam. Perhati, observe, tengok. Ya, ini bukan orang, ya, kebiasaan. Ini adalah pasti seorang Rasul. Akhlaknya dalam tutur bicaranya tak pernah bercakap bohong, sehingga dia beri gelar Al-Amin, konsisten. Konsisten sejak kecil sampai ke kewafatan Nabi SAW, konsisten. Kita ni, ya, kecil-kecil menipu, tua-tua lagi kuat menipu. Tu. Jadi penampilan adalah kemas. Ya, apatah lagi penampilan kita ketika kita memiliki posisi-posisi tertentu. Mau menjadi ustaz, umpamanya, pakai mesti kemas, rapi. Ya, pakai jubah. Contohnya, bergosok, jangan pergi kuliah kedut kereput. Ya. Kopiah tu dah berdaki dah. Ya. Putih tumpuk sana, tumpuk sini. Ya, orang tengok ketika ustaz berceramah, bukan tengok ustaz tu, tengok kopiah. Ustaz ni isteri mesti pemalas. Contoh, tak basuh kopiah. Ya, tak ganti kopiah. Contoh. Ya, begitu juga kita kalau bekerja di pejabat. Pakai penampilan yang terbaik. Ya, kemas. Ya, bajunya. Walaupun bajunya lama tapi cantik, sedap mata memandang. Kasutnya berkilat. Tapi janganlah melampau berkilat sampai boleh tengok muka. Ya, itu melampau sampai habis 2-3 jam untuk lap kasut bagi berkilat. Bersederhana. Nampak tak? Masya Allah. Jadi, kesimpulan bab physical appearance ni Nabi SAW tunjuk contoh yang terbaik. Ya, keseluruhan. Ya, dari segi yang nampak dan yang tak nampak. Dan yang tak nampak bila nampak. Apa yang tak nampak kemudian nampak? Penampilan. Contoh gigi, betul kan? Tak nampak kalau kita tak bercakap, tutup. Sampai bila buka, nampak. Tu penampilan. Baik, selesai. Ya, iaitu satu hadis Nabi SAW menjelaskan tentang, iaitu pelapik kepala Nabi SAW. Baik, bab yang ke-21, cara duduk Nabi SAW. Babu maja'a fi jilsati. Ya, julus, duduk. Ya, jilsati Rasulullah SAW. Baik, baca hadisnya. Qala babu ma jaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Abd bin Humayd qala hadatsana Affan bin Muslim
قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قائد الكرفساء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرح. Baik, hadis yang pertama dalam bab ini yang merupakan hadis yang ke-127 menjelaskan tentang ihwal cara duduk Nabi SAW. Ya, duduk. Ini di antara nikmat yang Allah berikan pada kita manusia. Berdiri, duduk dan berbaring. Posisi duduk. Ya, berjalan tu nanti. Ya, berdiri dalam keadaan diam, statik, tak bergerak. Ya, berdiri, tidak memulai langkah lagi. Kemudian ya, duduk juga tidak bergerak dan berbaring. Itu 3 posisi yang tidak bergerak. Ya. Tadi bab ya, berjalan, berdiri dan berjalan. Itu dinamik. Tapi bila keadaan duduk tak boleh berjalan duduk, betul kan? Menginsut boleh, itu dia panggil menginsut. Tapi kena guna bantuan tangan. Berbaring pun boleh bergerak tapi menginsut. Ya, baik. Jadi hadis yang pertama ini menjelaskan daripada Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha bahawa beliau radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW dalam masjid. Ya, Nabi SAW duduk di dalam masjid. Ya. Dan duduknya itu adalah dalam keadaan iaitu dipanggil al-qurfusa. Ya. Lalu beliau berkata, ya, radhiyallahu anha, iaitu Qailah tadi, apabila aku melihat Rasulullah SAW begitu khusyuk dalam duduknya, mana Rasulullah SAW duduk, dia tak bergerak lah, khusyuk tu kan? Khusyuk tu diam, tak bergerak. Ya. Maka timbullah perasaan gemetar dalam hatiku. Tu wibawa Nabi SAW itu sehingga menggetarkan orang. Dia dengan penuh takzim, hormat, memuliakan dan kagum. Maknanya cara duduk Nabi SAW itu adalah cara yang terbaik, sempurna. Ya. Jadi faedah daripada hadis ini adalah Nabi SAW ya, berada di dalam masjid. Dan masjid adalah tempat semulia-mulianya di atas muka bumi. Di masjid ni di mana ni? Madinah, Masjid Nabawi. Ya. Dan cara duduknya adalah kurfusa. Apa maksud duduk kurfusa ni? Nada pohonnya tu rapat perut macam ni. Betul. Macam orang kita duduk tu panggil apa duduk? Kalau orang Melayu panggil. Maknanya punggung kita duduk di atas lantai, kaki kita dibuat begitu. Panggil apa istilah ya, iaitu dua paha kita tu dirapatkan ke perut, dua kaki. Kaki kita ni kaki kita huruf V terbalik. Betul kan? Kaki kita huruf V terbalik, kemudian dua tangan dipegang kedua betis. Tak maksudnya sifat duduk tu begitu. Macam ni lah. Bukan pegang tangan ni. Begitu. Boleh. Nabi SAW buat begitu. Tunjuk ke? Tak payah kan? Maknanya kaki kita tu dua peluk kaki kita. Biasa orang duduk gitu. Betul kan? Tapi orang kata duduk tu duduk malas. Tak. Duduk tak sopan. Duduk tak sopan. Tu sopan Nabi SAW duduk gitu. Ya. Kadang-kadang kita ni sopan tak sopan, kita ikut huruf jadi masyarakat. Tapi sebenarnya duduknya begitu adalah duduknya Nabi SAW. Ya. Tu Nabi SAW duduk begitu. Ya, Masya Allah. Jadi itu cara duduk duduk kurfusa. Keadaan Nabi SAW duduk seperti itu. Baik. Jadi duduk seperti itu sebenarnya kadang kita lihat orang duduk seperti itu adalah seolah-olah dia sedang berfikir. Dia sedang duduk dalam posisi itu tapi matanya, cara pemikirannya menerawang, sedang memikirkan sesuatu. Tapi biasa orang persepsinya kalau duduk gitu macam orang ada masalah, betul? Duduk je tu ada masalah. Tapi tak. Ya, duduk juga boleh barangkali memikirkan masalah, ya, berfikir tentang hal-hal yang lain dan sebagainya. Ya, Masya Allah. Kurfusa, duduk gitu. Dan duduk begitu adalah duduk yang stabil, kuat. Sebab apa? Kita pegang dengan tangan.
Ya, boleh bergolek je. Ya, boleh digolek-golek kalau pegang betul-betul tu kan. Apatah lagi, ya, kalau dia pegang dengan kukuh, ya. Atau kalau kita ikat dengan tali. Ikat kat badan kita. Betul kan? Lagi kuat. Untuk mengelakkan mengantuk, boleh duduk gitu. Sebab apa? Dia tak akan terseguk. Sebab punggungnya tetap akan ada berada di atas lantai. Jadi duduk jenis ni duduk yang kuat. Sebab ditopang dengan tangan, memang kuat dia. Ya, ibarat kalau kita pegang gitu, dia macam seolah-olahnya bayangan seperti apa dia duduk cara begini ni. Seperti tenggiling yang bergulung. Tenggiling tu. Tu yang warna kuning, kulit perisai tebal-tebal sisik ni. Tengok dia kalau disentuh bagai-bagai, dia nak menyelamatkan diri. Ya, dia buat penyamaran. Dia gumpulkan diri dia. Bulat. Bulat itu. Seperti juga tu. Ada sejenis ulat. Ulat, satu ulat gonggok. Betul kan? Ulat gonggok ni bulat jadi. Macam tu lah badan kita seolah bila kita buat gitu macam bola. Ya, kalau kita pusing-pusing, kuat. Dia boleh bergerak gitu. Kukuh duduknya. Ya, baik. Terus hadis yang ke 128. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. Baik, hadis yang kedua dalam bab cara duduk Nabi SAW menjelaskan cara yang berbeza. Tapi ini cara duduk ni bukan mesti duduk. Maknanya cara Nabi SAW position diri. Dan akan berdiri, duduk, berbaring. Ya. Iaitu hadis daripada Abbad bin Tamim. Dia menceritakan daripada bapa saudaranya, ya radhiyallahu anhuma, iaitu Abdullah bin Zaid. Dia menceritakan bahawa beliau radhiyallahu anhu melihat Nabi SAW ya dalam keadaan berbaring, berlunjur. Baring, berlunjur. Di dalam masjid. Dalam masjid juga. Dengan meletakkan salah satu kaki baginda SAW di atas kaki yang satu lagi. Dua hadis ini bagi kaedah penting. Iaitu di tempat dalam masjid. Kadang-kadang ada salah faham orang kita ni. Duduk dalam masjid, dia tengok duduk macam tadi tu dia larang. Atau yang kedua berbaring dia larang. Tak, dia tulis saya buat saya ni tak boleh berbaring dalam masjid, tak boleh tidur dalam masjid. Mana ada larangan? Ya, tidur dalam masjid lah bagus. Betul kan? Tempat yang paling aman. Niat iktikaf pula, dapat pahala. Ya. Ini orang kita ni kadang-kadang ya, mereka mendatangkan ikut akalan mereka saja. Sebab itu Nabi SAW ni ada. Ya. Jadi di sini menyebutkan tentang berbaring. Ya. Iaitu berbaring dalam keadaan berlunjur, kemudian Nabi SAW letak kaki ke atas kaki, maknanya menyilang kaki. Kita baring, melentang. Kaki kita macam ni. Tu, silang. Macam ni macam ni. Silang, menyilang. Ni kan disebut menyilang. Di atas satu kaki ke satu kaki. Maknanya touching. Kalau kita tak ada ni, dia tak touch ni, di kaki ni, yang ini. Dikira betis. Itu kaki yang kita faham. Jadi, dada menghadap ke atas, ke langit. Melentang, Senangan dia berlunjuk. Ya, ataupun tidur terlentang. Tidur menerak ada juga. Tapi tak ada. Tidur menerak tu dilarang. Tidur terlentang. Ya, jadi maknanya Nabi SAW berbaring. Jadi berbaring boleh dalam dua keadaan. Satu berbaring, sambil berbaring mata buka. Ya, sedang dalam keadaan berfikir. Berbaring dalam keadaan itu apa? Biasanya orang berbaring untuk berehat seketika, untuk release tension. Atau untuk mendapat ilham, sedang berfikir. Penat kat pejabat ni, masuk surau je lah. Solat duha sekejap, baring sekejap. Atau lepas subuh baring. Ya, di situ dapat selesai banyak masalah. InsyaAllah. Dalam posisi yang paling tak stres, baring lah. Berdiri, masih ada stres. Tak hilang berdiri. Ya, duduk, masih ada stres. Baring, itu minimize stres. Sebab itu Nabi SAW bagi kaedah, kalau marah buat apa? Duduk. Kalau berdiri buat apa? Duduk ke kan? Ya, kalau marah lagi? Baring. Terus berwudu. Baring. Tu nampak tak? Berdiri itu sebab apa? Kadang-kadang marah, Nabi SAW suruh duduk kalau dalam keadaan berdiri. Sebab apa? Ketika berdiri, dia memiliki potensi maksima tenaga dia. Sebab marah biasa akan disusuli dengan tindakan fizikal. Kalau tak, terkendali. Sebab tu Nabi SAW suruh duduk. Sebab bila duduk, half potensi diri tu dah di-reduce. Kaki dah tak boleh terajang orang lah. Tangan pun kalau tumbuk ke depan gitu je. Tapi kalau berdiri,
Dia boleh lompat, dia boleh terajang, dia boleh kaki, 4 kaki ni. Betul kan? Dengan kekuatan yang sangat maksimal, dipegang dah dia ni. Seluruh tenaga ni dengan pindah bagi posisi ke sini, maksimum ni. Kalau bertumbuk mati. Boleh kan? Tengok, cerdas tak Nabi SAW? Sangat cerdas. Ya, Masya Allah. Tu. Ini doktor je boleh explain ni. Di mana pusat tumpuan pemikiran, hati, tenaga semua dibawa. Oksigen maksimal ke sini. Tenaga banyak ni. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Banyaknya faedah dengan tadaburnya tentang pribadi Nabi SAW. Ya. Jadi berbaring dalam 2 kondisi. Ini huraian sajalah. Ya. Hadis sebut gitu Jadi ketika berbaring, ya nikmat yang kita dapat adalah apa? Relax. Tenang. Ya, tapi berbaring ni 2 keadaan. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW ni berbaring. Bukan sebut tidur Dan keadaan kedua adalah berbaring untuk tidur. Dan kita bahas tidur. Dan berbaring seperti ini, ya, digalakkan, diharuskan ketika kita berbaring untuk tempoh masa yang sekejap. Ya, tak sampai tidur. Sebab apa? Kalau nak tidur, tak digalakkan posisi ini. Iaitu tidur khususnya di khayalat ramai dalam masjid. Tidur terentang begitu. Ya, sebab zaman Nabi SAW, para sahabat, mereka pakai kain. Zaman kita, ya, pakai kain, pakai jubah. Ada lagi seluar dalam. Ya, ataupun pakai sirwal. Sebab itu kalau kita nak tidur dalam keadaan berbaring di tempat-tempat umum seperti masjid dan sebagainya, atau tidur ramai-ramai, maka tak digalakkan tidur seperti itu. Sebab apa? Sebab apa Syakir? Sebab apa tak digalakkan tidur dalam keadaan baring di khailat ramai ni? Di masjid kan Nabi SAW baring. Sebab apa? Tak digalakkan tidur dalam keadaan melentang tadi. Kaki melunjur. Pijak orang. Bukan pijak dia orang. Ya, iaitu yang pertama yang bahaya. Bila orang tidur, dia akal waras dia hilang. Tak sedar apa dia buat. Boleh dia pegang kaki lah, angkat lah, menunjuk. Ya, tengok-tengok nampak apa? Bukan, terbuka aurat dia. Berapa banyak kita tengok orang tidur, betul kan? Ya Allah. Ya. Bahagian yang berbahaya itu. Masya Allah. Ya. Di masjid maksudnya. Ya, di masjid. Khususnya di tempat awam. Atau kaedahnya tempat awam. Tak digalakkan untuk tidur dalam keadaan terlentang. Sebab bahaya khusus bagi orang lelaki. Orang lelaki ni. Kain ni terangkat, nampak aurat. Kain tak terangkat pun, ya bahaya. Ada waktu-waktunya. Ya. Faham lah. Nak cerita pun tak kerti. Tak faham, nampak tangkap. Orang lelaki, betul kan? Tu. Ya, bahaya. Sebab posisi tu memang banyak berlaku. Ya, aib. Kita bangun-bangun tengok, ya Allah, dia ni. Tarik kain dia tolong tutup. Ya, spender tak pakai apa, tak pakai kain. Tak berbahaya, faham? Faham lah. Sebab tu nak selamat kalau tidur berbaring seperti itu tu, pakai seluar. Kalau terangkat kain backup pun masih ada seluar. Tapi bab yang satu tadi tu tak dapat juga dia elakkan. Sebab tu Nabi SAW ajar kita tidur mengiring atas bahu kanan, betul kan? Tengok, bila kita mengiring, posisi kita tak akan bergerak. Kaki apa semua tetap di tempat dia. Jadi stabil, kain pun tak terbuka. Tapi kalau tidur terentang, kita tengok anak-anak kita, anak kecil. Dulu orang tua panggil, hang ni tidur buah bukan main. Orang tak ada kata, hang ni tidur buah bukan main. Malam tidur di situ, pagi besok ada kat sana. Nampak tak? Kalau orang tua juga begitu, memang teruk lah. Tapi ada begitu. Ada orang jadi perangai dia tidur, bergerak anggota tubuh badan dia. Ya, tangan dia jangan pam atas dia gitu. Satu lagi kaki dia pula naik. Ni berbahaya orang macam ni. Ya, orang macam tu kena tidur seorang-seorang. Tak boleh tidur dalam jamaah. Jamaah tak boleh. Ada tak orang gitu? Ada. Ya. Kaki bergerak. Dia tak diam tidur dia. Cara nak mendiamkan dia, itulah cara tidur Nabi SAW. Baring begitu. Dia duduk dia. Ya, daripada malam sampai ke pagi. Tapi kalau duduk macam tadi terlentang, Masya Allah. Banyaklah posisi yang akan digayakannya di luar sedar. Jadi selamatnya apa? Iaitu tidur ikut cara Nabi SAW. Ya. Kalau kita tidur di rumah dengan isteri kita, tidurlah macam mana pun. Terlentang pun tak apa. Tapi yang terbaik mencontohi cara tidur Nabi SAW. Itu dah advance ke depan. Baik. Selesai? Ya. Jadi cara duduk Nabi SAW ni ada satu lagi cara yang tak disebut di sini. Ya, cara berdiri, cara duduk. Nabi SAW juga pernah duduk, iaitu duduk bersila.
Ya, Nabi SAW pernah duduk bersila. Bersila dipanggil iaitu mutarabbi'. Cara bersila macam kita biasa bersila. Ya. Dan juga Nabi SAW juga pernah duduk cara iaitu duduk al-iqa'. Duduk di atas 2 tumit. Duduk cara begitu. Dan ini juga Nabi SAW pernah tunjukkan, peragakan dalam solat. Duduk di antara 2 sujud, biasa kita duduk gini, betul kan? Ni tapak kaki, ni kaki kita duduk atas ni. Ya, atas duduk iftirash, duduk atas punggung terantai. Ya, duduk tawaruk, duduk iftirash. Dan Nabi SAW juga mencontohkan duduk begini. Iaitu punggung kita duduk di atas, landed atas 2 tumit. Tu di antara duduk-duduk Nabi SAW yang kita boleh contohi. Baik, ada lagi? Ada yang terakhir. قال حدثنا سلمة بن الشبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري أن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. Baik, hadis yang terakhir dalam bab ini adalah yaitu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi beliau radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah SAW apabila duduk dalam masjid semua tiga-tiga hari ini, baginda akan duduk merangkul ketat, merangkul lututnya. Ya, dengan 2 tangan baginda SAW. Ini dipanggil duduk ihtiba, sama dengan duduk tadi. Ya. Duduk yang sama sama. Kurfusak tu. Ihtiba ni sama betul. Ya, kurfusak sama. Baik. Itu neraca dia. Ya, tak sopan dan sopan ni diukur dengan mula-mula kita kena tengok Nabi SAW. Kalau tidak ada contoh pada Nabi SAW, kembali kepada uruf masyarakat. Tak sopan tu relatif. Betul kan? Dan dia berubah. Dia kata kan, ibarat macam syaitan masuk di neraka. Pandai sangat dia bercakap begitu. Datangkan dalil. Ya. Dalam mustika. Itu semuanya nak mendatangkan sesuatu, mendakwa. Orang yang mendakwa mesti bawa dalil. Orang yang didakwa mempertahankan diri. Betul kan? Itu kaedah dalam hukum. Sesiapa yang mendakwa ni mesti bawa dalil. Ya. Bukan orang yang mendakwa tu bawa dalil. Macam contohlah kita larang orang, jangan buat perbuatan ni. Ya. Tidak ada contoh daripada Nabi SAW. Dia jawab apa? Mana ada larangan? Mana ada Nabi SAW larang? Mana ada Nabi SAW larang? Ya, contoh, ya, mengadakan tahlil hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Mana ada larangan? Mana dia yang kena yang Dia kaedahnya dalam bab ibadah, dalam bab apa saja dakwaan, kamu kena datangkan kali. bukti yang mengatakan boleh buat ni. Tu kaedah. Bukan orang yang mendakwa tu kena bawa. Kamu orang yang didakwa, orang yang Berbuat tu lah. berbuat tu. Orang yang berbuat je lah kena. Orang berbuat tu kena datang, bukan orang yang tanya dia. Ya. Faham? Tu. Tu kaedah. Sombong. Bukan sombong, ni kaedah. Ya orang tu lah. Siapa yang mengaku-ngaku dia kena, contoh kita mengaku, ni tanah saya ni. Tunjuk bukti yang tu tanah awak. Mana? Tak ada. Ya. Orang yang ni pula dia tak ada bukti juga, dia kena bersumpah. Itu dalam kaedah, ya, bab yang berkaitan dengan pendakwaan. Masya Allah. Kalau kaedah ni mudah sekali, tapi dilanggar. Betul kan? Dia pula tanya, mana ada larangan? Mana ada larangan sambut maulid Nabi SAW? Kita cinta pada Nabi SAW. Kita buat lah. Kamu dakwa kan? Bawa dalil. Ada tak Nabi SAW buat? Ada tak para sahabat buat? Ada tak para imam Syafi'i tu, mazhab kita yang ikut tu buat? Tak buat. Jadi dakwah yang batil. Hanya sangkaan-sangkaan. Takwilan-takwilan yang batil. Ya. Kalau ada dalil pun dipaksa-paksa. Apa paksa dia? Nabi SAW lahir pada hari Isnin, ya 12 Rabiul Awal, Nabi berpuasa pada hari itu. Maka kita pun sambut Nabi. Tak kena dilalah dia. Dalil tak kena. Yang Nabi SAW buat berpuasa. Sebagai tanda syukur Nabi SAW lahir pada hari itu. Yang kamu buat bukan berpuasa. Tu. Buat manja itu, buat manja ini. Kemudian yang lebih parah, bila buat, sediakan satu kursi kosong. Kursi kosong. Dia kata apa? Bila dia buat macam itu, Nabi SAW akan datang duduk atas kursi. Ini bahasa kasar. Dia kata, akal letak di lutut. Tapi orang ikut.
Tu kita kata sebelum ni. Agama bukan diukur dengan besarnya serban, jubahnya hebat, tasbih di tangan. Bukan. Janggut yang lebat, tutur bicara yang lemah lembut ketika berbicara. Bukan. Ya. Sebab tengok, para sahabat kita sebut. Pada zaman kami ini sedikit yang khutbah, sedikit orang yang orator, penceramah. Tapi ramai orang yang faqih. Cakap sikit. Faqih, agama. Orang yang berilmu. Orang berilmu tak cakap banyak, dia berbuat. Tapi akan sampai sama je. Ramai ni. Khutbah dia ramai. Orator ni. Pandai bercakap, menyentuh hati. Ni huraian lah. Tapi tak faqih. Tu yang kita tengok banyak tu yang menceramah tu mengarut. Ya, Nabi Adam AS turun di bukit Gunung Jerai. Senjata Nabi SAW dan para sahabat dibuat di lembah Bujang, apa tu, di Kedah. La ilaha illallah. Air mandian Nabi SAW pergi ke mana? Pergi ke mana? Oh, canggih soalan. Air jenazah Nabi SAW pergi mana? Ketika dimandikan, mengalir mana? Terganggu oleh orang. Bila bagi jawapan, hebat ustaz ni. Air Nabi SAW itu diserap naik ke langit dan turun sebagai hujan. Maka di mana hujan turun, disitulah masjid-masjid. Ini penglipu lara, khusus. Diperingatkan oleh ulama dulu. Ya, ni kalau kena zaman Umar radhiyallahu anhu, mau kena sembat dia. Boleh kata air mandian Nabi SAW itu, ya, diserap kemudian nanti turun jadi hujan di tempat air mandian Nabi SAW turun tu semua masjid. Maknanya masjid di Meru ni itu tempat turunnya tu lah. Ya, tu tak belajar sains, tak cerdik. Betul kan? Air hujan bila diserap, dia akan turun balik jadi hujan tu kan? Naik balik, serap lagi. Jadi proses sains tu berulang-ulang. Bila pula yang masjid dia? Tapi orang boleh terima. Sebab apa? Rumah besar, cakap sedap, pandai. Ya Allah, fitnah besar sungguh di zaman ini. Banyaknya orang-orang awam disesatkan oleh orang yang bercakap atas nama agama. Sebab tu Nabi SAW sebut akan sampai satu zaman du'at abwabun bunnar. Penceramah-penceramah yang mengajak manusia ke pintu neraka. Ni jenis-jenis macam ni. Bercakap batil, kemudian berani berdusta di atas Nabi SAW. Mereka cerita. Tapi cerita seperti ini orang suka. Dia sebab beyond imagination. Magis. Cerita magic ni. Ni orang Melayu khususnya. Sebab tu majalah-majalah picisan tu semua cerita macam tu. Majalah apa tadi? Pastika apa kan contoh? Dulu cerita pelik-pelik semua. Orang suka lah. Kemudian dimobokkan dia. Tu syekh tu tengok. Wali tu, keramat tu. Lari atas air. Boleh berjalan atas air. Ya. Kemudian boleh berada di 4-5 tempat. Tiap-tiap hari jumpa Nabi SAW. Dia mengarut semua. Para sahabat tak pernah pun ada keedah macam tu. Tak ada di antara sahabat kata, dia tu hebat tu. Dia boleh terbang atas air. Ada para sahabat boleh terbang di udara. Berjalan di atas air. Dia, Tok Guru dia boleh macam tu. Tok Guru kita sini walaupun nampak ada dekat sini, tapi sekarang dekat Mekah. Sedang menunaikan umrah. Ini bukannya cerita dongeng ni. Apatah di zaman sekarang, maklumat tu boleh tengok, akses dalam page mereka, dalam Facebook mereka, ya, dalam YouTube mereka. Boleh tengok. Kalau dulu dia kata kita fitnah. Sebab tak boleh nak datangkan bukti, betul kan? Sekarang bukti tu dia sendiri yang tunjulkan. Itulah kebatilan, mendedahkan dirinya sendiri. Ini pengalaman pernah berhadapan dengan orang seperti itu. Tarikat yang sangat besar, memiliki pengikut, bukan di Malaysia, di seluruh dunia. Boleh ke dia gambarkan di masjid dia tu? Di Israeliat, batil. Sampai dia kata Tok Guru tu, dia tu adalah tiang arash. Masya Allah, sampai ke tiang arash Tok Guru. Kemudian dia kata apa? Ya, Tok Guru tu tahu apa yang kita buat, maka berhati-hati. Tunggu sampai tahap tu. Tok Guru kita adalah wali kutub. Masya Allah. Isteri tak tutup aurat. Rumah ada TV setiap bilik. Itu Zahir, jangan pandang. Kamu ni orang Zahir ni memang begitulah. Ya, tahap makan rendah. Syariat kamu. Ya, Tok Guru kita makamnya hakikat, makrifat. Masya Allah. Tu. Ya, sampai tahap tu. Digambarkan bahawa bumi ni kemudian naik ke atas, ya, sampai ke arash, dia lukis lembu. Lembu pula bertanduk. Atas tanduk lembu tu ada bumi. Ya, dan lembu tu duduk di atas ikan nun. Ikan nun tu berada di dalam air. Cerita lukis macam tu. Ni tengok sendiri ni. Sebab pernah ikut, pernah tengok, pernah lalui, Masya Allah. Tapi hati jiwa yang ni tak tenang. Betul ke begini ni?
Ya. Sebab itu bila kita nak mencari hidayah, hidayah tu mesti dicari, mesti diminta kepada Allah. Dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jika apa yang aku lalui sekarang, yang aku beramal sekarang benar sesuai dengan perintah-Mu ya Allah, maka tetapkan aku di sini. Kalau tidak ya Allah, pindahkan aku ke tempat yang Engkau perintahkan. InsyaAllah kita akan dapat. Ya, itu cara nak mendapat hidayah. Sebab kalau guna kemampuan kita terbatas, kadang-kadang kita tertipu, terkesima dengan seseorang. Hebatnya muamalah dia, tutur bicara, Masya Allah, lembutnya, akhlaknya, terkagum kita. Ya. Tetapi yang akan menyelamatkan kita dalam keadaan kejahilan, tak cukup ilmu untuk tapis, minta kepada Allah. Dan Allah pasti akan bagi. Hati kita akan, kata kalau ajaran itu batil, hati kita akan tak selesa. Rasa tak tenang. Ada ganjalan dalam hati, ada persoalan dalam minda. There is something wrong somewhere. Akhirnya Allah akan buka sikit-sikit. Lama-lama Allah akan bawa kita kepada perkara yang benar, yang hak. Ya. Itu apa? Haknya adalah kita akan bersama dengan orang-orang yang mengajak kepada Allah dan Rasul. Orang-orang yang sentiasa mengingatkan akan wajibnya kita beribadah kepada Allah. Wajibnya kita menegakkan tauhid. Wajibnya kita menjauhi daripada kesyirikan walaupun sebesar zarah. Wajibnya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ya, cinta yang dalam pada Nabi SAW, iaitu dengan menunaikan 10 hak yang pernah kita sebut. 10 hak yang kita kena tunaikan pada Nabi SAW. Ya, baik. Jadi ada di antara keadaan Nabi SAW, Nabi iaitu duduk bersila dalam masjid. Ya. Jadi tentang keutamaan duduk di dalam masjid. Dan kebiasaan Nabi SAW duduk dalam masjid, di antara waktu yang sangat istimewa, Nabi SAW duduk selepas waktu subuh sampai matahari terbit. Ya, sebagaimana dalam hadis disebut, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr ya tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu asy-syamsu hasna'a. Ya. Nabi SAW apabila selesai mengerjakan solat subuh, Nabi SAW akan duduk bersila di tempatnya sehinggalah matahari terbit. Ya, terang benderang. Mana? Sampai waktu duha, betul kan? Matahari dah terbit. Jadi sunnah ni agak sulit, terutamanya di zaman sekarang untuk dipraktikkan. Kecuali bagi orang-orang yang mengatur diri dia sendiri. Dia diatur oleh diri dia sendiri. Maknanya apa? Ya, dia bekerja sendiri. Ya, atau sudah tidak bekerja. Khusus bagi orang yang dah pencit, praktikkan hadis ni. Apa dia? Iaitu selepas solat subuh, jangan balik rumah lagi. Kalau di masjid surau, berzikir. Ya, zikir pagi petang tu. Zikir pagi, baca Quran, ya, ataupun baca buku-buku agama. Ya, sebab itu Nabi SAW sebut tentang keutamaan waktu ini. Dan duduk cara Nabi SAW. Duduk. Tapi kalau mengantuk, baring macam tadi. Betul kan? Boleh. Ya. Di mana dalam hadis ini disebut, man shallal ghadata fi jama'ah thumma qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Tammah. Masya Allah. Ya, barang siapa yang solat subuh berjamaah, lalu dia duduk berzikir, duduk macam mana ni? Hadis nak sebut cara duduk. Duduk tadi. Duduk bersila. Nabi SAW salah satu cara duduk. Ya. Lalu dia duduk, yang ni bersila, boleh saja duduk lain daripada itu. Dia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian solat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Sempurna, kata Nabi SAW. Masya Allah. Ya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk dapat menghidupkan sunnah ini. Ya, setelah COVID berlalu, dapat balik semula ke masjid. Itu di masjid sahaja ke? Masjid. Di rumah? Sebab Nabi SAW sebut di masjid. Kalau bagi para wanita tentu di rumah. Sebab apa? Masjid ni Nabi SAW, orang lelaki. Orang lelaki aulanya solat di mana? Masjid. Jadi kalau wanita aulanya di mana? Di rumah. Dalam bilik. Di rumahnya di mana? Di dapur, ruang tamu. Biliknya. Di biliknya, di kamarnya. Tu. Jadi orang lelaki jangan solat di bilik. Faham lagi? Jadi sama dengan orang perempuan. Itu tasyabuh. Keluar di tempat solat yang telah ditetapkan. Ya, kalau di rumah ada tempat khas untuk kita solat, maka solat di situ, kecuali ya ada faktor-faktor yang menghalang seperti gangguan dan sebagainya, maka solatlah di tempat yang boleh mendatangkan kekhusyukan. Baik, selesai sudah. InsyaAllah panjang umur, kita akan masuk bab yang ke-22, iaitu bab tentang Nabi SAW bersandar. Bersandar pun ada. Ya. Bab bersandar iaitu bab tuqah
Ya, tukar bersandar. Baik, cukup setakat itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman, kefakihan tentang pribadi Nabi SAW. Semoga Allah menjadikan kita yang menghiasi diri kita dengan akhlak mulia, berpenampilan sebagaimana Nabi SAW berpenampilan, berakhlak sebagaimana Nabi SAW berakhlak. Semoga Allah menghimpunkan kita bersama dengan pengarang kitab ini, Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, di dalam syurga bersama dengan Nabi SAW. Ya, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Segala kebaikan, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya daripadanya, dan kita bersyukur di atas nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya. Dan supaya Allah mengekalkan dan menambahkan nikmat-nikmat itu kepada kita, khususnya nikmat iman dan sunnah. Kekurangan kesilapan itu adalah sifat manusia, tidak sempurna, tapi kita memohon kepada Allah agar memperbaiki dan memperbetulkan jalan hidup kita, ucapan, perkataan, perbuatan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.